Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma nawwil qulubana binuri hidayatik kama nawwalkal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami pada malam ini, kumpulkanlah kami ke dalam syurga-Mu. Amin. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami pada malam ini, kumpulkanlah kami bersama baginda Nabi di Telaga Kautsar. Amin. Minum daripada tangan baginda air Telaga Kautsar. Amin. Air yang akan menghilangkan dahaga kami selama-lamanya. Amin. Allahumma nawwil qulubana binuri hidayatik kama nawwalkal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Yang berbahagia Datuk Mahazir bin Amin TUDM Pangwilut 1, yang berbahagia Major General Nurli Hisham bin Alwi TUDN KSMPOU, yang berbahagia Kolonel Yusri bin Jamari TUDM Komander Pangkalan Udara Subang, yang berusaha Lieutenant Kolonel Ahmad Basri bin Abdullah Pegawai Agama Kanan Pangkalan, Datuk-datuk, datin-datin, pegawai-pegawai pemerintah, ketua cawangan, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan dengan lafaz yang agung, Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak semangat jawab salam ya. Saya dulu, datuk-datuk, tuan-tuan, pernah mengaji, sempat mengaji dengan seorang penceramah lama. Barangkali tuan-tuan kenal almarhum Ustaz Ismail Kamus. Masa tu saya macam budak-budak ni lah. Ada waktu main, dah balik sikit, dah ada akal. Kita pula duduk belakang, sampailah saya duduk depan. Lama dengan almarhum. Satu hari tu almarhum bagi salam. Kami semua jawab salam tak semangat, sama macam malam ni. Kemudian almarhum buat satu lawak. Kalau orang lama kenal lah adik. Adik-adik mungkin tak kenal almarhum. Dia ni terkenal buat lawak, tapi lawaknya lawak seram. Apa tu lawak seram, Ustaz? Piu. Dia lawak, tapi kita nak gelak takut berdosa. Sebab dia tak buat muka lucu, muka dia serius. Dia buat lawak, tapi kita nak gelak ke tidak? Apa kata dia? Siapa yang tak jawab salam sungguh-sungguh, tak jawab salam kuat-kuat, itu tanda-tanda tak lama lagi nak meninggal dunia. Saya tahu dia buat lawak, tapi muka dia straight, tuan-tuan. Ni muka straight ni, cakap straight ni, muka tentera lah kita kata, muka orang lama. Maka almarhum dia bagi punchline macam tu, saya angkat tangan. Ni cerita betul, tuan-tuan, saya angkat tangan. Dia ingat nama saya sebab saya suka bertanya. Kalau ada anak-anak, ada cucu, ada anak buah yang suka bertanya, jangan suruh dia diam. Kalau kita tak tahu jawapan, cakap tak tahu. Sebab bila mana budak bertanya, bererti dia masih ada minat. Dan jangan bunuh minat anak-anak, jangan bunuh minat cucu, jangan bunuh minat anak saudara. Dia tanya Allah kat mana, contoh, kenapa kena puasa, soalan tak berhenti. Itu tanda dia masih lagi minat pada agama. Sekali dia berhenti, bererti dia dah tawar hati. Jadi biar dia bertanya. Macam ni budak-budak main, biar dia main. Tapi kalau melebih sangat, saya panggil dia nanti, sabar. Sebab paling kurang diorang main dalam taman syurga. Saya ingat lagi 5 tahun lepas, Imam Sudais, Imam Masjidil Haram masih lagi jadi imam. Sekarang tak dah, pencen. Imam Sudais, masa tu ada seorang anak Arab main lari-lari depan dia ceramah. Deg 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 deg. Saya senyum tengok keadaan tu. Imam Sudais nak panggil budak tu, tapi budak tu lari, akhirnya kena tangkap dengan polis lah agaknya. Kena tangkap. Tuan-tuan, anak Arab ni macam belut. Kena tangkap, keluar balik. Apa kata Imam Sudais? Biarlah anak syurga main dalam taman syurga. Tapi ingatkan pada budak-budak syurga ni, jangan sampai penjaga neraka mengamuk. Maksudnya tentera-tentera ataupun polis-polis yang kat situ lah. Dia gurau lah. Tuan-tuan, saya bertanya kepada almarhum Ustaz Ismail Kamus, Ustaz, soalan. Dia kata, Rahmat. Dia ingat nama saya, Rahmat. Soalan apa hari ni? Tadi tu Ustaz gurau ke betul? Yang siapa tak jawab salam sungguh-sungguh, pendek umur, cepat meninggal. Almarhum kata apa? Gurau dan betul.
Rahmat, ma makna salam? Apa maksud salam? Saya kata salam, salama itu adalah sejahtera. Rahmat, bukankah aku ni ustaz? Dia kata, ustaz, bukankah ni taman syurga? Taman syurga. Kau tahu tak aku ni musafir? Ya, musafir. Saya pun hari ni musafir. Tadi saya daripada Negeri Sembilan ceramah ataupun rakaman TV tu yang pakai blazer ni, minta maaf lah. Warna pula warna TODM. Tuan-tuan, ustaz, moga-moga berkat pada mulutnya. Taman syurga, tempat ataupun waktu mustajab doa. Musafir adalah tanda orang tu mustajab doa. Aku doakan kepada kamu, salama, sejahtera. Apa tu sejahtera, bang? Apa tu sejahtera, kakak? Datuk Datin? Kita ada keluarga, ada isteri, ada anak. Qurratu a'yun, penyejuk mata. Sejahtera. Ada kereta, kereta tak meragam. Sejahtera. Ada masjid, masjid kita hidup. Sejahtera. Usia panjang, usia diberkati. Sejahtera. Rahmat, aku doakan salama, sejahtera. Warahmatullah, rahmat Allah. Rahmat Allah ni apa? Saya, piu rahmat. Masjid yang dapat rahmat saya, tuan-tuan. Panggil saya lah. Rahmatnya apa? Kasih sayang Allah. Wa barakatuh, berkat Allah, Allah tambah. So panjang-panjang saya cerita ni apa? Nak suruh jawab salam kuat, itu aja. Itu aja. Sebab kita sekarang dah hilang roh bagi salam tu. Betul tak? Iya. Tak percaya, datuk-datuk, tuan-tuan, perempuan, cuba buat social eksperimen. Apa tu social eksperimen? Eksperimen saja buat perkara ni, nak tengok masyarakat respon apa. Saya pernah tak pakai blazer, tak pakai kurta, tak pakai kopiah, pakai t-shirt biasa, tak pakai kopiah, tak pakai songkok. Saya jalan, orang tak tahu lah dia anak RNR. Saya saja bagi salam. Assalamualaikum. 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 Tuan-tuan, tuan belaka. Yang pandang saya, salam. Ada seorang pakcik tu. Sini kejap. Engkau anak siapa? Dia kata. Saya kata, kenapa anak siapa? Saya anak Muhammad Sofyan. Sofyan mana? Saya kata, Sofyan mana? Saya kata. Rupanya bagi dia, bagi salam tu kena kenal. Sedangkan tuan-tuan, Nabi sebut, bila Nabi sampai Madinah, asyus salam, sebarkan salam. Sebab ialah doa kesejahteraan. Jadi dah panjang saya cerita. Kalau tak jawab juga salam kuat, insya-Allah 3 kali Jumaat. Lagi sekali boleh? Saya jawab salam, saya bagi salam, tuan-tuan jawab salam sungguh-sungguh, biar dua doa ini naik ke langit. Mustajab, saya musafir, tuan-tuan orang tempatan, mustautin yang duduk dalam majlis ilmu, insya-Allah naik ke langit doa kita. Lagi sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba semua jawab salam kuat ya. Itu tanda semua takut mati, masya-Allah. Tuan-tuan yang saya kasih kena Allah, tak lama dah kita nak sampai bulan Ramadan. Ramadan, kalau saya dulu sempat mengaji di Mesir, nak sampai bulan Ramadan ni kita akan sebut satu perkataan, Ramadan Mubarak. Ataupun kita sebut lagi satu, apa dia? Ramadan Karim. Kalau di tanah Arab kita jumpa, kita selisih, kita sebut Ramadan Karim, apa yang kita akan jawab? Allahu Akram. Apa maksudnya Ramadan Karim? Karim ni maksudnya Ramadan mulia. Dan bila kita jawab Allahu Akram, itu bererti kita kata Allah yang muliakan bulan itu. Dia nak ambil vibe, tuan-tuan. Ramadan Karim, Allahu Akram. Ramadan Mubarak, Ramadan yang diberkati pada bulan ini. Dan saya percaya, tuan-tuan, kalau hari ini umur 55, balik umur 15. Kenapa saya sebut 15? Ni sikit ilmu. Dalam kitab fiqh sebut, kitab Muyatul Musalli, mazhab Syafi'i punya kitab, kita semua mazhab Syafi'i, akak, kalau kita ada anak lelaki, anak tu dah umur 15, tapi kita confuse, ni dah balik ke belum dia ni? Anggap sahaja dah balik. Umur 15 maksimum untuk lelaki. Sebab budak sekarang dia macam bukan lambat tu besaran, bukan. Dia punya spek ni, spek K-pop. Spek K-pop. Saya bukan anti K-pop, nak bagi tu spek K-pop. Dia bulu tak ada kat muka. Dia gitu. Badan kurus-kurus macam sebatang kayu. Gitu. Dia lain kan kalau kita dulu muka jantan lah, muka jantan. Muka saya ni pun kira baby face juga Datuk. Cuma dia tumbuh bulu lah, kita tumbuh bulu. Dia tengok muda, tak nampak, tak faham. Ataupun dia punya suara tak berubah. 15 anggap balik. Finish. Kenapa penting tahu anak ni 15 balik? Sebab kita nak bagi dia tanggungjawab yang besar. Antaranya pesan kepada anak,
Dalam kitab Muyati Musalli sebut, kalau anak dah balik, pesan kepada dia yang lelaki, jaga kemaluan, atau ayat kasar saya, jangan rogol anak orang. Minta maaf kena sebut. Sebut terus terang. Sebab mak saya sebut pada saya. Saya ingat lagi ni. Tapi tak sebut rogol lah. Engkau bang, panggil saya abang, kau dah balik, engkau dah berakal. Dia lain pun kan conversation dengan mak ni. Lepas tu conversation, perbualan itu jangan ada adik-beradik yang lain. Ini Allah ajar dalam surah Luqman. Bila Luqmanul Hakim pesan pada anak dia, ya bunayya. Ni hebat bahasa Arab tuan-tuan. Bila sebut satu perkataan tu, maksud dia begitu tepat. Contoh, ada peminat kucing sini. Pengkalan udara boleh bela kucing? Tak boleh? Boleh? Boleh bela kucing. Kucing ni dia ada dua. Satu kucing yang kita jadi tuan untuk dia. Satu lagi kucing kita bibik dia, dia majikan kita. Tak faham? Kan ada kucing nama British Shorthair. Dia berak, kita cedok. Dia makan, kita bagi makan. Dia pula majikan, kita pula bibik. Ni geng-geng pencinta kucing faham lah. Ada lagi yang kucing kampung ni, yang jenis tangkap tikus, tangkap ular. Dahsyat. Ada seorang sahabat Nabi nama Abu Hurairah, bapa kucing. Kak, Datin, kenapa tak dipanggil sebagai Abu Kitun? Kan kucing kitun. Ini hebat bahasa Arab. Bahasa Arab lagi susah daripada bahasa Melayu. Tak percaya tengok Bangladesh 2 bulan duduk boleh cakap Melayu. Adik manis, apa khabar? Saya seronok pergi Petronas kalau kat Melaka tu. Bangla dia orang bagus bercakap. Bagus bercakap. Tuan-tuan, sebab apa saya suka orang cakap Melayu ni? Maksudnya dia ada effort untuk memahami bahawa ini tanah orang Melayu. Dia ada effort, ada usaha. Dia tahu dia datang sini sumpang cari rezeki. Akhir pendek kan cerita. Bahasa Melayu saya tanya Bangla, kenapa you cepat hafal bahasa Melayu? Terpaksa ke? Tidak abang, tidak. Abang tidak. Kita bukan. Tak apa lah. Bahasa Melayu senang, dia kata. Tak percaya dia kata. Bahasa Melayu dia hafal satu nama dengan sifat tu ubah-ubah. Contoh kucing. Kucing dia hafal, kucing cat. Kucing cat dia hafal sifat. Kucing hutan, kucing rumah, kucing comel, kucing tu yang ubah sifat. Kalau dia tukar pula anjing hutan, anjing comel. Tukar pula babi hutan contoh. Dia tukar subjek je. Sifat tak payah tukar. Bahasa Arab tak. Kitun, kucing peliharaan dalam rumah. Abu Hurairah dia bukan Abu Kitun. Sebab Abu Hurairah ni tak ada rumah. Abu Hurairah ni ahli suffah. Apa tu ahli suffah? Siapa yang pergi umrah, tanya dekat mutawif. Minta maaf cakap, mutawif sekarang banyak yang pemalas. Termasuk saya. Dia bukan pemalas apa. Sebab ustaz-ustaz ni dia selalu sangat pergi umrah. Jadi dia kadang-kadang dia punya semangat tu down sikit. Jadi jemaah kena semangatkan. Ustaz, apa tu ahli sufah? Ustaz, dekat mana yang kata apa nama pohon tamar menangis tu? Ustaz, kat mana rumah ni? Kena tanya dia. Kalau tak tanya dia macam blur gitu. Tanya ustaz, mana ahli sufah? Masjid dulu macam masjid tuan-tuan. Saya suka konsep tuan-tuan punya masjid. Ni ruang solat, dia ada pula ruang tepi, ada pula ruang luar. Ruang aktiviti tu kat luar tu boleh bersilat, contoh. Luas, cantik, lapang, berangin. Macam tu juga masjid Nabi. Ada ruang solat, keliling tu ahli sufah duduk. Siapa ahli sufah? Mereka-mereka yang tak ada rumah, tak ada duit. Mereka ni bergantung harap kepada sedekah orang. Tapi pada masa sama yang paling penting, mereka menuntut ilmu. Ni bukan jenis yang minta sedekah saja, tak. Tuntut ilmu. Sebab tu Abu Hurairah, sebab dia jadi ahli sufah, dia riwayat hadis paling banyak. Tuan-tuan, bila dia tak ada rumah, macam mana nak bela kucing? Hurairah daripada perkataan bahasa Arab hurrah, bererti kucing liar. Dia tak ada rumah kucing, tapi jenis bagi makan kucing kat luar. Ini lebih baik kalau nak contoh Abu Hurairah. Ada kawan saya sekarang 2 orang, tak payah sebut nama dia, perempuan. Dia dekat dalam kereta confirm ada makanan kibbles, makanan kucing. Asal nampak kucing dia buka, dia bagi. Asal bagi kucing, bagi makan. Inilah Abu Hurairah. Kenapa saya cerita benda ni? Sebab perkataan bahasa Arab ni begitu hebat. Bila dalam Quran Luqmanul Hakim panggil ya bunayya. Bunayya ni apa? Anak kesayangan seorang aku ni. Maksudnya Quran ajar, kalau tuan-tuan ada anak, cuba tanya diri kita,
pernah tak kita private moment dengan anak-anak berdua? Bapa dengan anak lelaki, bapa dengan anak perempuan, ibu dengan anak lelaki, ibu dengan anak perempuan. Jangan ada adik-beradik lain. Sembang benda-benda privacy, sembang benda-benda aib, sembang benda-benda yang dia takut nak menyembang kalau ada adik-beradik lain. Mak saya panggil saya lipat kain. Adik saya tak ada. Sebab kalau menyembang benda ni nanti dia menganjing. Lagi-lagi kalau anak nombor 2, kerja menganjing aja kan. Tahu menganjing? Bahasa kitab mengunjing. Mengunjing ni perli. Contoh mak kata, abang dah besar ni. Abang dah besar. Budak kata, abang dah besar. Adik kecil menganjing. Jadi jangan bagi adik-adik. Apa lagi-lagi kakak. Lagi-lagi abang. Private moment berdua. Di Australia, Masjid Melbourne. Saya pergi Australia 5 tahun lepas. Pelajar-pelajar University of Melbourne, Tajaan Mara panggil saya ceramah sana. Saja bagi tahu saya level international. Gurau sikit lah tuan-tuan. Pergi sana. Menarik tuan-tuan. Masjid buat candlelight dinner ayah dengan anak perempuan. Kenapa? Bila anak perempuan dah mula balik, biasanya ayah dah agak jarak ataupun dah ada gap dengan anak perempuan. Nak sentuh, segan. Anak perempuan dah mula ada perasaan, dia pun mula faham pasal aurat, sedangkan tak ada masalah, pegang tangan anak perempuan. Jadi dibuat candlelight dinner, anak perempuan dengan ayah. Adalah persembahan-persembahan luar biasa, nak rapatkan balik hubungan. Kenapa penting benda ni? Ya bunayya, kata Luqmanul Hakim, la tusyrik billah, jangan kamu syirikkan Allah. Maksud kat sini, kalau kita belum ada privacy moment dengan anak-anak, tolong buat privacy moment. Apatah lagi anak kita makin dewasa, tolong pesan dia pesanan-pesanan agama yang keluar daripada mulut kita. Jangan swastakan kepada ustaz. Tak salah. Masjid malam ni, Masjid Penggalan Subang kita ni ada ustaz ni. Kita bawa dengar, cakap ustaz dengar. Tapi dia lain tuan-tuan kalau kita sendiri yang sampaikan. Walaupun simple, walaupun pendek, dia berbekas. Macam ayah saya. Ayah saya ni bukan ustaz. Bukan ustaz. Dia ni businessman. Tapi ayah saya ni, saya pernah ingat lagi, dia bawa saya pergi kedai makan. Dia duduk dengan saya, dia kata, abang, hari ni bapak, panggil bapak, nak belajar daripada Luqman. Woi, saya kata, ayah belajar mana ni? Ini tradisi keluarga, memang ada privacy moment bila anak dah balik. Hari ni abang boleh order apa saja. Sebab kami kalau kat rumah dulu nak order, kena tanya ayah dulu masa kecil. Ayah boleh tak order ni? Boleh tak order ni? Ayah kata, boleh. Abang dah boleh order sebab apa? Sebab sekarang usia abang dah matang. Abang boleh pilih apa sahaja abang nak, bertanggungjawab dengan order sendiri. Yang kedua, pendekkan cerita lah sebab nak fokus kat Ramadan ni. Dah jauh menyimpang ni. Biasalah penceramah memang macam tu, dia suka ikut jalan jauh. Jangan risau, dia patah balik insya-Allah. Apa berlaku tuan-tuan? Ayah saya pesan satu benda tuan-tuan berbekas, tapi sama macam pesanan Luqman. Bila sembang anak, jangan tuan-tuan jadi penceramah. La tusyrik billah. Jangan gitu. Jangan syirik ke Allah. Tak, saya sembang, abang, boleh janji dengan abah tak? Boleh janji dengan bapak tak? Janji apa pak? Kamu lahir Islam, sampai umur kamu sekarang ni 16 tahun kamu Islam, boleh tak janji dengan ayah jangan mati selain daripada agama Islam? Simple. La tusyrik billah, itulah dia. Jangan syirikkan Allah, jangan pilih Tuhan selain daripada Allah. Dan ada banyak lagi nasihat-nasihat Luqman. Lain kali saya cerita, jemputan lain, bayaran lain. Faham? Sebab nak fokus Ramadan, sebab nak kait bahasa Arab ni. Tuan-tuan, bila sebut Ramadan Karim, Allahu Akram, ataupun Ramadan Mubarak, Allah bagi keberkatan, ini bulan. Kalau para ulama sebut, antaranya Syekh Salah Al-Khalidi, seorang ulama tafsir, dia kata ini bulan pesta ibadah, ini bulan pesta pahala, ini bulan pesta keampunan. Kenapa kita kata pesta? Saya ingat lagi kalau masih kecil-kecil kan, kalau dapat pergi fun fair. Adik-adik tahu fun fair tak? Tahu fun fair? Oh, tahu. Fun fair mana kamu pergi? Genting Highland. Oh, kemas. Kita orang dulu dik, ustaz dulu, taklah tua sangat, tapi kami sempat fun fair. Kamu tahu ni apa nama Eye of Malaysia tu, ataupun Eye on Paris yang apa panggil gondola bergerak tu kan? Kami ni bukan guna enjin, kami dia tolak pakai tangan dia. Kuat je pusing, lajulah pergi. Dapat pakcik yang tolak, insya-Allah tak bergerak. Dapat pergi fun fair, nikmat dulu, seronok, kegembiraan. Apa yang kita boleh belajar?
Soalannya ni fanfare pahala on the way ni. Maksudnya pesta pahala on the way. Soalannya, ada tak rasa gembira pada diri kita? Dia macam tetamu lah tuan-tuan. Jujur ada tetamu kita seronok dia datang. Dulu saya ada seorang maksu. Saya suka betul maksu saya datang. Sebab maksu saya kalau datang, confirm dia bawa makanan yang banyak. Tapi adalah saudara jauh saya tak nak sebut sebab dia live. Kalau dia datang, ini bukan mengumpat, tak sebut nama. Dia datang ni kita pening kepala tuan-tuan. Sebab apa? Anak-anak yang ramai dia tu dia akan buat huru-hara kat rumah. Jujur cakap begitu sikap kita. Ada tetamu datang, ada tetamu datin. Kalau dia kata, ada tak kat rumah nak datang? Dia kata, ada, mari. Seronok membawang sekali dengan dia. Tapi kalau ada yang kita tak gemar sangat, dia kata ada kat rumah, kita tak boleh nipu cakap tak ada. Kita kata, lain kali lah, kata dia. Sebab berbezanya sikap kita dengan tamu. Ni soalan paling besar kita nak faham adalah Ramadan on the way, ada tak rasa gembira? Ataupun hamba je, Ramadan datanglah. Betul tak? Itu kebiasaan kita. Jadi mari Imam Ghazali rahimahullah bagi tahu ada 3 golongan yang berhadapan dengan Ramadan. Yang pertama, golongan awam. Penjawat awam, bukan netizen biasa. Awam ni maknanya sebanyak-banyak manusia. Tonton dah bukan awam dah kalau pada segi tingkatan sosial. Orang beruniform, dia lain lah. Dia jadi golongan khusus ataupun golongan khas. Golongan awam yang pertama, golongan khas yang kedua Imam Ghazali kata, yang ketiga golongan khususul khusus. Khas dalam khas, special daripada kalangan special, cream of the cream. Apa dia? Mereka yang sangat luar biasa. Biasa, luar biasa, terlalu istimewa. Ataupun orang sekarang sebut, kalau kat Facebook saya tengok, orang yang terpaling. Terpaling, dia kata, kau ni yang terpaling Palestin. Saya bukan apa, ada seorang kawan saya, kalau awak menyimpang lagi tajuk ni, bolehlah lari sikit lah. Lari lah Ustaz. Kawan saya ni tuan-tuan, dia ni nak minum lah satu minuman ni, boykot. Saya kata, janganlah boykot lah, alah kau terpaling Palestin. Kadang-kadang kita dengar perkataan ni, kadang dia nak menghina, tapi tak terasa terhina tuan-tuan. Saya kata tak apalah, biar akulah terpaling Palestin, biar aku terpaling awal masuk syurga. Dia pula sentap. Dia terpaling ni maksudnya orang ni terkhusus. Khususul khusus tingkat ketiga. Jadi siapa antara 3 ni? Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab dia Ihya Ulumuddin bagi tahu orang awam ni datang Ramadan ataupun pergi Ramadan, tak ada apa-apa dalam jiwa dia, perasaan dia. Datang puasa, habis. Habis datang Lailatul Qadar. Okey, Lailatul Qadar. Tapi dia rasa 2 benda. Rasa apa? Rasa lapar dengan dahaga tu dia rasa. Adik, macam mana kita nak rasa gembira nak masuk Ramadan? Saya suka 3 orang ni. InsyaAllah moga-moga Allah bagi kefahaman agama. Amin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Amin. Duduk depan ni, tuan-tuan ingat senang tuan-tuan. Tengok muka tu ahli syurga tu insya-Allah. Bercahaya je. Nanti ustaz nak panggil depan boleh? Sabar. Tak nak. Jangan risau dik. Ustaz kaya ada hadiah. Tuan-tuan kejap lagi saya nak panggil dia orang. Sebab soalan untuk khususul khusus ni perlu budak jawab. Nanti jawab. Orang awam dia tak rasa gembira, tak rasa sedih, tapi tak pula rasa menghina. Tak ada pula benci Ramadan. Tak. Yang benci Ramadan ni lagi teruk pada orang awam. Ini nama dia geng ye. Dia menyampah datang Ramadan, leceh lah. Ni kita tak payah bincang tuan-tuan. Saya tak bincang langsung. Tak ada kat sini. Sebab kalau tuan-tuan datang masjid, berarti tuan-tuan antara 3 ni je. Dia tak ada yang benci Ramadan. Dia orang awam. Okey, Ramadan okey. Adik, orang awam dia akan rasa dahaga. Dia taklah mengeluh, taklah benci, tapi taklah juga suka. Biasa-biasa. Orang awam ini, kata Imam Ghazali rahimahullah, dia tidaklah dapat pahala, tidaklah dapat dosa. Dia hanya menyelesaikan kewajipan. Hanya selesai kewajipan. Apa tu kewajipan? Siapa tahu masuk ke jawapan ni? Buat dapat pahala, tak buat tak dapat dosa. Kewajipan buat dapat pahala jelah, tapi macam dapat pahala. Kalau tak bersungguh, okeylah, tapi tak dapat juga dosa. Betul? Sunat, apa maksud sunat? Buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa. Tuan-tuan tukar. Ramadan ni sunat bukan buat dapat pahala, tak buat dapat apa-apa. Tukar. Tuan-tuan, kita tak semangat buat sunat sebab kita punya definisi ni lah. Saya pernah buat camp motivasi. Saya suka jumpa budak-budak sebab dia orang ni makhluk yang jujur.
Kalau tak faham, dia cakap tak faham. Kalau dia ngantuk, dia buat ngantuk terus. Saya punya buat camp motivasi. Saya minta maaf kalau nak buat camp motivasi dengan saya, awal-awal cakap saya tak akan buat 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Seminggu paling kurang. Kenapa? Sebab saya nak kenal budak-budak ni. Sebab setiap budak unik. Mungkin yang ini lemah dia bab solat, yang tu lemah dia mungkin bab perempuan, yang tu mungkin bab makan. Contoh dek. Beza-beza. Nafsu kita beza-beza tuan-tuan. Sambung. Saya buat camp motivasi, malam pertama, malam kedua saya takkan wajibkan qiyamul lail. Takkan wajibkan. Saya kata siapa nak datang qiyamul lail. Qiyamul lail tahu kan? Bangun malam, turun masjid ataupun turun solat untuk solat. Saya takkan wajibkan tuan-tuan. Saya kata siapa yang nak datang malam ni qiyamul lail, ustaz jadi imam, jom turun. Malam pertama tuan-tuan saya kata, ustaz tunggu pukul 5 Pukul 5 subuh wajib berjemaah. Tuan-tuan, alhamdulillah pukul 5 saya tunggu. Alhamdulillah seorang pun tak datang. Cerita betul ni. Besok saya kata tak jadi ni. Malam maghrib macam ni saya ceramah kelebihan qiyamul lail. Orang qiyamul lail ni Allah makbulkan doa bla 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 bla. Tuan-tuan, pagi tu saya tunggu pukul 5 pagi, alhamdulillah datang geng-geng baik. Yang muka-muka baik ni lah datang. Tapi pelik. Dua-dua malam, dua-dua pagi, walaupun tak datang qiyamul lail, subuh datang. Subuh datang, bagus lah. Lepas tu kuliah subuh hari kedua saya tanya, adik, ustaz nak tanya ni, kenapa kamu semua tak turun qiyamul lail tapi turun subuh? Yang jenis budak nakal gelak. Kau ustaz dia orang ni pemalas kau. Saya kata, cuba bagi tahu ustaz kenapa? Alah ustaz, qiyamul lail sunat je. Sunat bila dia letak perkataan je, bererti benda tu tak penting ataupun kurang penting. Macam anak kita kalau ambil SPM, tiba-tiba dia gagal percubaan. Dia akan cakap, alah mama jangan risau, percubaan je. Tuan-tuan, sunat bukan buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa. Sunat adalah buat dapat pahala, tak buat rugi. Ada 5 benda kita rugi kalau kita tinggalkan sunat, apatah lagi bulan Ramadan. Sunat apa dek? Sunat yang pertama dapat apa? Ampunkan dosa kita, perkara sunat. Yang kedua, top up pahala yang wajib tak sempurna. Yang ketiga, dapat pahala. Yang keempat, Allah angkat darjat. Yang kelima, kita dapat dekat dengan Allah, takarrub ila Allah. Buat banyak-banyak benda sunat. Benda sunat buat banyak-banyak. Tuan-tuan, dalam bulan Ramadan, pahala-pahala sunat Allah naikkan jadi ganjaran seperti pahala wajib. Pahala wajib Allah gandakan kepada 70, 100 kali lipat. Dalam riwayat lain kata 1000 kali lipat. Ikut suka Allah, sebab bulan Ramadan adalah bulan Allah. Maksudnya di bulan ni pesta pahala. Maka orang awam yang dia tak berkehendak pada Ramadan, dia tak akan rasa teruja sangat. Dia macam ni lah contoh tuan-tuan. Contoh, kita punya pangwilut satu bagi satu kenyataan. Contoh, besok pagi siapa yang datang subuh berjemaah, kalau adik tu umur 14, 15, 16, pangwilut nak bagi satu duit raya. Contoh. Berapa pangwilut? Tak kurang RM10, tak lebih RM50. Tuan-tuan, penuh tak? Penuh. Duit punya pasal. Fulus. La fulus fi kulli manfus. Faham? Tak ada duit boleh mati. Tuan-tuan adik, penuh. Tapi ada tak yang tak datang? Ada. Kalau dia anak orang kaya, ada barang RM10, RM5, bapa aku bagi lagi banyak. Begitu juga kata Imam Ghazali rahimahullah, ada orang tak teruja datang Ramadan sebab dia duk ingat dia banyak pahala. Dia rasa dia banyak pahala, ataupun dia tak rasa dia berdosa, sebab tu dia tak nak keampunan Allah. Jadi orang ni orang awam. Orang awam kena berusaha pula naik jadi orang khusus, orang istimewa. Siapa orang istimewa? Ni malam ni kita usahakan 3 perkara. Pertama, orang yang sedar dia ada dosa. Mari kita bawa semangat bahawa aku ni pendosa. Dan tak salah dia jadi pendosa, sebab Nabi pernah senyum dan Nabi bagi satu hadis kepada Aisyah. Nabi bagi tahu apa? Semua anak Adam adalah pendosa, dan sebaik-baik pendosa adalah yang bertaubat selepas berdosa. Adik pernah buat dosa, adik? Pernah. Jangan sebut dosa apa.
Dosa kita tuan-tuan tolong kunci. Jangan sembang dengan kawan dosa kita. Sekalipun ustaz, minta maaf sekarang ada satu sesi motivasi. Abang, bising sangat dah ni ahli syurga sekalian. Bising sangat dah. Angkat tangan kanan semua. Adik-adik ni angkat tangan kanan, letak kat mulut. Tahu takut? Tahu takut. Dia biasa tuan-tuan, dia syok jadi ahli syurga. Okey, dah. Tuan-tuan, senyap sangat pula. Tuan-tuan, kita tuan-tuan kena sedar kita pendosa, tapi ada satu trend yang tak best. Saya pesan dekat pakar motivasi, jangan buat sesi muhasabah yang sampai sebut dosa kita. Kan sekarang ada sesi-sesi muhasabah, sesi-sesi menangis-nangis ni, bagi mikrofon, bagi tahu, oh saya pendosa ustaz. Apa dosa kamu buat? Dia tak ustaz, dia motivator, tapi panggil ustaz. Saya curang dengan suami saya. Aib kita jangan kongsi walaupun pada ustaz. Kita bukan agama Kristian yang ada namanya confession. Tak ada. Dosa kita ni Allah tutup, itu aib kita. Jangan buka, sebab dosa ini adalah urusan kita dengan Allah. Pertama, tolong nak masuk Ramadan ni, ingat balik dosa-dosa kita. Kalau ada orang tak rasa dosa dia besar sebab dia buat dosa-dosa kecil, kita kena rasa dosa kecil atau dosa besar. Tak faham ustaz? Satu hari Imam Hasan Al-Basri, seorang imam dalam kalangan imam, dia duduk sorang-sorang tuan-tuan, dia nampak budak main kayu api, dia nangis. Dia nampak budak main kayu api, main bakar-bakar, dia menangis. Maka anak murid Imam Hasan Al-Basri datang, "Imam, kenapa kau nangis? Kau tak nampak ke Allah sedang mentarbiah kita?" Apa maksud Allah sedang mentarbiah? Allah tengah didik kita. Tuan-tuan, Allah didik kita ni bukan melalui ustaz kadang-kadang, bukan melalui penceramah, tapi melalui sekeliling. Cuma kadang-kadang kita membutakan mata kita, memekakkan telinga kita. Apa dia masalah dia kata? Budak tu main bakar kayu api, Allah sedang didik kita. Imam, apa yang Allah sedang didik kita? Kau tak nampak ke kayu api tu? Ada seorang anak murid kata, "Imam, adakah kau nampak api neraka?" Lebih lagi imam kata, "Kau nampak apa imam? Kau tak nampak ke budak tu? Kalau dia nak bakar kayu api, ada ke budak tuan-tuan kalau nak bakar kayu api? Ataupun kita nak mula bakar kayu api, kita mula dengan kayu besar terus? Kayu balak terus? Kalau belian? Tak mungkin. Kita mula dengan yang kecil-kecil. Ranting, kayu kecil, daun, tisu. Betul? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Begitulah manusia. Mana ada manusia buat dosa besar terus? Tuan-tuan, mana ada orang terus tinggal solat? Mana ada orang terus pergi berzina? Mana ada orang terus buat benda-benda mencuri, merompak? Siakap senohong, lama ikan duri. Bercakap bohong, lama-lama mencuri. Mana ada orang terus berzina, tuan-tuan? Dia mula dengan ringan-ringan dulu, pegang tangan, bercumbuan. Mana ada orang terus tinggalkan solat? Dia mula dengan lewatkan solat. Dia mula tak rasa solat tu penting. Maka Imam Hasan Al-Basri kata apa? Apakah itu dosa besar? Bila mana tidak lagi engkau merasakan dosa kecil itu kecil kerana engkau meremehkan dosa kecil tu. Tak faham lah ustaz. Tuan-tuan, pernah tak cubit anak? Pernah cubit. Nakal. Sekarang tuan-tuan, pernah tak cubit ataupun pukul rakan sekerja? Pernah. Gurau-gurau ustaz. Apalah kau ni? Saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan pernah tak pukul cubit Lieutenant Colonel? Ustaz, sorry Ustaz. Ataupun pernah tak tuan-tuan pukul cubit Pangwilut 1? Tuan-tuan, cubit pukul buat kat anak, dia tak rasa bersalah. Anak aku. Buat dengan kawan, alah kawan aku setara. Tapi cubit pukul buat pada orang lagi besar pada kita, jadi besar masalah tu. Maka Imam Hasan Al-Basri nak bagi tahu kita, jangan anggap dosa kecil itu kecil. Sebab kita sedang buat dosa kecil pada Allah Maha Besar. Mana mungkin seorang yang kecil, hamba tak ada benda, tiba-tiba boleh berdabik dada, alah dosa kecil je. Na'udzubillah min zalik. Dosa kecil menjadi besar apabila kita meremehkan dosa itu. Dosa kecil menjadi besar bila mana kita tak sedar kita sedang buat pada Allah Maha Besar. Maka siapa yang ada dosa kecil, sepatutnya bawa perasaan pendosa masuk dalam bulan Ramadan, nak minta, ya Allah, entah ada dalam keadaan aku buat dosa kecil, aku rasa alah dosa kecil je, sedangkan aku sedang meremehkan dosa itu, aku buat padamu ya Allah, dah jadi dosa besar. Ani ahli tasawuf. Ahli fiqh
Dia tetap bagi tahu ni dosa kecil sebab cara taubat. Dosa kecil istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Nabi yang maksum, Nabi maksum. Dia tahu maksum? Tak tahu maksum ni makcik jual goreng pisang maksum. Gurau lah dia. Maksum ni satu sifat yang Nabi ada. Dia ni ada buat dosa, Allah bersihkan dia. Dia ni kalau buat salah, Allah ampunkan dia. Siapa? Sebab Nabi istimewa. Tapi Nabi yang maksum ni dia, yang terbebas daripada dosa ni, tetap istighfar 70 kali sehari. Dalam riwayat lain 100 kali sehari. Maka Sayyidina Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, wahai suamiku, bukan kau kena maksum? Kau minta ampun lagi kenapa? Afala yashkurun? Tak ke patut aku jadi hamba yang bersyukur?" Maksudnya, kalau kita tak bersyukur pun boleh jadi itu dosa. Nikmat banyak ni, alhamdulillah. Career path kita cantik. Career path mudah naik pangkat. Alhamdulillah dapat segala kemudahan. Tak bersyukur, beristighfarlah. Tuan-tuan, bawa diri kita sebagai pendosa sebab ini bulan maghfirah, bulan keampunan. Yang pertama, bawa diri sebagai pendosa. Yang kedua, bawa diri sebagai pemburu pahala. Adik, Ustaz tanya kamu layan lah Ustaz. Takkan Ustaz nak tanya pangbilut kau ni. Layan Ustaz. Adik, Malaysia pakai mata wang apa? Ringgit. US pakai apa? Dolar. Rupiah pakai negara mana? Indonesia. Boleh tak ringgit pakai kat rupiah? Boleh tak ringgit pakai kat rupiah? Boleh tak ringgit pakai kat Indonesia? Tak boleh, melainkan pergi money changer, betul? Pergi Indonesia, bakso satu mas, main bakso, keluar duit RM10. Apaan ni mas? Budak sekarang tuan-tuan, saya terkejut, saya pergi sekolah. Dia orang cakap Indonesia. Rupanya suka sangat tengok YouTube content creator Indon. Waduh bapa, saya. Tuan-tuan bagi, tuan-tuan, itu kat Malaysia. Tuan-tuan tu kat Indonesia, saya pergi Indon, pergi mana pesantren-pesantren. Diorang pula cakap Melayu. Penangan Upin Ipin. Jumpa saya, orang Malaysia, Kak Ros mana Kak Ros? Atuk. Ni hebat masa sekarang ni tuan-tuan. Dik, tak boleh pakai mata wang negara kita dekat negara tu, betul? Ada satu negara, dia ada mata wang yang kita cari dekat dunia ni, tapi tak boleh pakai kat negara tu. Mata wang apa? Siapa tahu RM50. Jangan risau, Ustaz kaya. Mana duit? Mana dia duit? Biasalah Malaysia ni panas kan. Adik, satu negara yang mata wang dia kita cari, tapi kita tak boleh pakai sekarang mata wang tu. Ada orang cakap Palestin. Boleh jadi, tapi bukan jawapannya. Sebab Palestin, di Palestin sekarang tuan-tuan, orang-orang Palestin terpaksa pakai shekel. Shekel ni mata wang Yahudi. Jadi kalau tuan-tuan tanya, macam mana duit sumbangan kita sampai kat sana? Saya alhamdulillah dah sampai Gaza. Macam mana kita sampai mata wang kita kat duit kat sana? Dia nak beli macam mana? Yahudi cerdik tuan-tuan. Dia tetap tak sekat ekonomi umat Islam. Dia tetap tak sekat jual beli sebab dia pun nak duit umat Islam. Jadi bila kita masukkan duit dalam Bank of Gaza ataupun Bank of Palestine, yang laku ataupun keluar duit mata wang shekel. Yang berkaitan, tuan-tuan tahu isu sekarang ni, isu konon ataupun mungkin ada bahawa penyelewengan duit tu tuan-tuan itu satu NGO ataupun satu bahagian. Banyak lagi kita boleh cari, insya-Allah tuan-tuan. Saya yakin sebab saya sampai sana dah, tengok bantuan sampai, insya-Allah. Bagus, Palestin, tapi bukan. Siapa lagi? Kamu apa? Kamu cakap apa? Apa dia kata? Pahala. Come to papa. Masih ni. Ustaz nak bagi duit belanja. Nah, RM50. Tuan-tuan tepuk tangan sikit tuan-tuan. Takbir. Allahu Akbar. Sekejap dulu, mai sini. Baik. Nama apa bang? Luqmanul Hakim. Loh, kita duk simbang pasal surah aja tuan-tuan. Ramai peminat Luqman. RM50. Jangan pau Luqman, okey? Luqman, macam mana boleh fikir pahala? Pahala ni mata wang negara mana? Mata wang negara akhirat. Tapi bukan nak suruh kau shopping dekat syurga, tak payah.
Mata wang akhirat berarti tuan-tuan ajar anak-anak kita, dia kumpul benda nama dia mata wang akhirat ni, mata wang yang gaib ni, kumpul banyak, inilah yang akan ditimbang. Mata wang ini, kau sejuk kenapa? Kau gegar. Ustaz takut kau pengsan. Pergi duduk sana insya-Allah. Takbir. Juga kau tuan-tuan saya. Tuan-tuan, kita ni pemburu mata wang, namanya pemburu mata wang akhirat. Salah ke buru mata wang ini? Tak salah, sebab inilah kredit kita. Kredit kita dikumpulkan nilai ini. Ya, masuk syurga ni atas belas ihsan Allah. Benar. Tetapi tuan-tuan, mestilah juga Allah menimbang dosa pahala kita. Sebab orang yang selalu buat kebaikan, dia punya fitrah ataupun kebiasaannya insya-Allah mudah masuk syurga. Analogi mudah. Kalau ada satu lori tuan-tuan, hari-hari lori tu bawa bunga, hari-hari lori tu bawa perfume, satu kali dia accident, apa yang tumpah kat jalan? Perfume, bunga. Kalau hari tu lori ada satu lori, hari-hari bawa najis, hari-hari bawa loji kumbahan, accident, tumpah apa? Najis. Macam tu juga manusia. Manusia yang hari-hari buat benda baik, selalu cakap benda baik, selalu baca benda baik, kalau dia meninggal dunia, insya-Allah yang keluar pada mulut dia kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tapi adalah special case. Ada special case. Seperti mana dalam hadis, dia hari-hari bawa lori najis. Hari tu Allah ataupun bos dia suruh tukar, daripada bawa najis, bawa lah lori bunga, accident, rezeki dia. Tapi tu tuan-tuan kes rare. Jangan kejar kes rare. Kita usaha jadi yang rare. Kita usaha jadi yang rare. Pertama, jadilah bawalah pendosa, jadi pendosa yang nak cari taubat dalam bulan Ramadan. Yang kedua, jadilah orang yang pemburu pahala. Dah masuk ke waktu isyak? Belum. Nak bagi laluan azan ke? Lieutenant Colonel, bagi laluan azan? Tak perlu. Sebab Jabatan Agama Islam Selangor minta untuk kita bagi laluan azan. Kalau dah terlepas tak apa, jalan. Dah terlepas 10 minit, jalan terus tuan-tuan. Kalau Jais datang, Pangwilot sembang. Level-level Pangwilot lah sembang, takkan saya kan. Sebab Jais sebenarnya buat keputusan tepat bagi laluan untuk azan. Saya pergi ke Sudan. Tuan-tuan tahu Sudan negara bergolak. Saya memang suka pergi misi kemanusiaan. Ada seorang apa nama bekas ATM pun join kami misi NGO ni. InsyaAllah kalau siapa nak join kita boleh. Tapi kena keluar duit sendiri lah tuan-tuan. Kita pergi ke Sudan tuan-tuan. Nangis hari mata saya tuan-tuan. Wallahi wa billahi, watallahi ni cerita betul. Kami bawa korban 1000 ekor kambing. Tak banyak tuan-tuan 1000 ekor ni. Satu kambing kita sembelih 100, satu kampung kita sembelih 100. Sampai satu tempat nama Jabal Lain. Jabal Lain ni bahasa Arab maksudnya dua gunung. Dia orang duduk bawah gunung tu. Kami sampai tuan-tuan. Sentak kami bila tahu diorang semua ni dalam data kami tahun lepas, diorang boleh terima korban, tahun ni tak boleh terima korban. Tuan-tuan tahu kenapa? Sebab satu kampung murtad. Satu kampung murtad. Ustaz, kenapa dia murtad? Sebab mereka ni lapar, mereka tak ada duit, tak ada makanan, datang NGO bukan agama Islam, tak nak bagi tahu NGO agama apa, dia orang kata nak bantuan, murtad. Kami tak boleh buat apa tuan-tuan, sebab korban wajib kalau ikut mazhab Syafi'i bagi kepada Muslim. Kami mulalah nak tukar sikit fatwa, bukan tukar. Adik, tolong senyap adik. Yang lawan tu boleh Bang Wilot tu. Kesian kat Bang Wilot, kita asyik kena sebut je, minta maaf Bang Wilot. Tuan-tuan, apa berlaku? Kami mula nak fikir pendapat ataupun kaul yang membenarkan. Antaranya Syekh Dr. Yusuf Qardawi benarkan bagi kepada orang bukan Islam untuk dia lunak kepada Islam. Tapi Malaysia jangan buat. Kita mazhab Syafi'i majoriti Muslim. Banyak lagi orang Islam yang susah. Jangan buat bagi daging korban kepada orang bukan Islam. Jangan. Tan Sri Razali Syabas, dia pandai. Dia buat korban, satu lembu lagi itu bukan korban, itu bagi kepada orang bukan Islam. Cari cara tuan-tuan. Islam ni mudah, banyak cara. Apa berlaku tuan-tuan? Nak bagi ke tidak ni? Sebab tapi tak boleh lah saya kata. Ramai lagi orang susah kat Sudan ni. Kita pun angkat kambing. Tengah kami tarik balik kambing tuan-tuan, ada yang dah turun. Datang tok ketua dia. Tok ketua datang jumpa kita. Dia kata, "Ya Syekh," dia kata, "ejaz lah pada kambing-kambing, kami nak makan kambing." Tak boleh. Orang tahu tak boleh bagi makan pada orang bukan Islam. "Syekh, aku nak bagi tahu ni, kami semua sanggup masuk Islam."
Tuan-tuan, kami sembelih kambing dia masuk Islam, bagi makan seronoknya. Masuklah waktu asar, kami minta untuk azan. Tuan-tuan, seorang azan, kami nampak orang tua-tua Sudan ni, pakcik-pakcik Sudan ni nangis. Mana pakcik? Kenapa nangis pakcik? Lama dah tak dengar azan. Sebab tu kampung murtad. Tuan-tuan, bila Jaiz Jabatan Agama Islam suruh bagi azan, penceramah berhenti kejap bagi azan, itu nak bagi tahu ini negara-negara umat Islam, ini negara-negara syiar Islam. Sebab hari ini tuan-tuan, azan je lah yang boleh pakai speaker luar untuk tunjukkan syiar agama. Macam sini tak apalah, kita ada, yalah, ada tata kelola, tata cara yang mudah faham. Mungkin boleh buka speaker luar, tapi sekarang kat banyak tempat kita tak nak buka speaker luar dan ceramah. Bagus juga, sebab takut ganggu orang sakit, ganggu budak-budak. Tapi azan ni paling kurang azan, sebab dia syiar agama. Untuk azan tu sampai dekat negara kita ni, sampai dekat tanah Melayu kita ni, tak tahu apa yang telah dikorbankan oleh orang-orang terdahulu. Sambung cerita. Tuan-tuan, pengorbanan Ramadan yang ketiga datang sebagai pendosa, datang sebagai pemburu pahala. Yang terakhir tuan-tuan, datang sebagai orang yang nak kasih sayang Allah. Ini pendek je cerita dia. Abang 3 orang mesti ni datang kat ustaz. Saya bangun boleh tuan-tuan Saya sekejap. Jangan risau. Ada mikrofon tu. Abang yang dapat RM50 tadi, Luqman, tarik mikrofon tu. Buka. Luqman. Kau jangan buka mikrofon dengan stand. Cabut. Bagus Luqman. Sini Luqman. Sekejap tuan-tuan nak bagi mudah faham. Sebab benda ni berat tuan-tuan. Luqman mari sini Luqman. Duduk sini. Saya buka kejap mic ni. Sini. Nama kamu siapa? Panggil apa? Okey, Darwish ni, Darwish. Kamu semua ni satu batch ke? Satu batch. Darjah apa ke, tingkatan apa? 13 tahun. Mbak 13 tahun tuan-tuan. Ni kita nak kata balik. Tak balik lagi ni. Tak, bukan kata tak confirm, tapi balik pun tidak. Dia spek K-pop ni ya. Nama kamu siapa? Raja Muhammad Zahid Masya. Panggil apa sayang? Raja. Panggil Raja. Okey Raja. Raja, Darwish. Pegang kejap Darwish. Tuan-tuan, para pemburu pahala, para pemburu keampunan, dan yang ketiga yang mencari kasih sayang Allah. Sejuk ke? Kau nak blazer ustaz? Lain macam gini. Jangan gitu Sejuk sangat. Lemak banyak. Start gurau lah Start gurau. Okey, come on. Tuan-tuan, yang mencari kasih sayang Allah adalah siapa? Bayangkan dekat tangan ustaz ni ada seekor ayam. Boleh? Ada apa? Ayam. Darwish, ada apa? Pegang mic. Ada apa? Seekor ayam. Bagus Darwish. Bagus tak pegang. Pegang ayam. Pegang ayam. Mana ayam? Itu kau. Ni Darwish, ayam mana? Tu ayam. Raja? Ayam. Anggap je lah ada tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tanya mana. Kalau masjid kita belum buat, ada 3 kursus yang patut masjid buat. Tak maaf lah bagi cadangan tiba-tiba. Pertama, kursus jenazah untuk budak-budak. Jangan campur orang tua, budak-budak. Kursus jenazah pula kalau best sampai diorang masuk dalam kubur. Sungguh, tinggalkan tuan-tuan. InsyaAllah insaf. Yang jenis sejuk manjang masuk kubur. Baru dia tahu panas. Gurau lah dek, dah sonok. Yang kedua, kursus sembelihan. Tuan-tuan ambil ayam, sembelih, ayam tu masak. Jangan risau, kalau pembelajaran terpotong sikit, tak habis, angkat balik pisau tu, sambung balik sembelih. Tak ada masalah. Mazhab Syafi'i tuan-tuan terbenarkan dalam konteks pembelajaran. Yang jenis sembelih terpotong kepala terus pun tak apa. Dia makruh je, dia tak haram. Okey, yang ketiga tadi apa? Khusus sembelihan, khusus jenazah. Yang ketiga khusus mandi wajib ataupun khusus taharah. Suruh dia mandi wajib tuan-tuan, tapi jangan suruh dia bogel. Pakai baju ni mandi. Gosok. Niat. Sebab ada budak, insya-Allah tak ada kat sini. Saya pergi ni tempat jauh tuan-tuan. Tapi dalam Malaysia juga mereka tak tahu cara nak mandi wajib. Segan, sedih dan segan. Sebab diorang tak tahu nak tanya siapa. Kau ni buat ayam macam tu. Ada dia garu ayam tu. Faham ayam? Ayam mana ayam? Ayam. Nah pisau. Mana ayam, mana pisau? Tuan-tuan, satu je soalan saya. Satu je tugasan saya. Darwish dengan Raja gelakkan kau.
Kejap lagi kita smackdown InsyaAllah. Sembelih ayam ni, syarat dia, sembelih ayam ni dalam kawasan pengkalan udara. Okey? Sembelih pula di tempat yang sunyi dan sepi. Mesti ada kawasan yang sunyi kan dalam pengkalan udara. Sunyi dan sepi. Hanya kamu dan ayam itu bersendiri. Tak ada yang memerhati. Yang paling penting tempat itu mestilah tempat yang berfikir di luar kotak. Ustaz pergi sekolah, ada seorang budak kata, "Ustaz, saya sembelih dalam bilik guru besar." Saya kata, "Kenapa sembelih bilik guru besar?" Sebab bilik guru besar sunyi dan sepi, tak ada siapa-siapa dalam bilik guru besar, tak ada orang berani masuk bilik guru besar. Dalam kawasan pengkalan udara TUDM, sunyi sepi, hanya kamu dan ayam itu bersendiri, tak ada yang memerhati, dan fikiran kamu ataupun tempat itu mestilah tempat yang berfikir luar kotak. Kebat, kemahiran berfikir ras tinggi. Boleh? Dah fikir dah? Fikir dulu. Cepat fikir. Lepas tu bisik kat ustaz. Jawapan tak boleh sama. Lukman kat mana Lukman? Lukman sembelih mana? Sembelih guru. Oh, tak boleh. Okey, jawapan sama tak boleh. Tadi ustaz dah kata guru besar, jadi jawapan bilik guru tak boleh dah. Okey? Kau senang buat kerja Senang, kau kopi je. Fikir dulu Lukman. Darwish, Raja dah. Raja dah. Raja bisik kat ustaz. Mana? Okey, Raja jangan ubah dah jawapan Bagus Raja. Darwish dah. Mana? Belakang blok. Sebutlah belakang blok mana detik. Mana? Belakang blok Okey. Dia ada jawapan. Saya cuma minta dia untuk detailkan lagi. Lukman kau, bilik guru lagi. Apa? Tak tahu. Main bisik ustaz. Kita cakap dekat bilik panglima bilik. Okey. Betul. Okey. Kita dengar jawapan tuan-tuan. Raja kat mana Raja? Dalam hutan tuan-tuan. Bagus. Dalam hutan tak ada orang, tak ada siapa-siapa. Okey. Tapi tuan-tuan tunggu jawapan ni. Selamat ni. Banyak akal tuan-tuan ya. Darwish, dekat mana? Belakang blok mana? Belakang blok 3. E3. Kenapa situ sunyi Oh sunyi. Tuan-tuan ni. Budak bertuah ni. Kau jangan tukar jawapan. Jawapan tadi okey dah. Sikit, cepat sikit. Cakap kuat sikit biar semua dengar. Kat mana? Bilik panglima. Bilik guru dia tukar bilik panglima tuan-tuan. Sudahlah kau Adik, ada satu sejuk lagi, okey Ada satu tok guru tuan-tuan batuk. Bila batuk tengok berdarah. Orang tu masya-Allah. Oh ya masya-Allah. Hakim adalah bahasa Arab, maksudnya hikmah. Hikmah ni antaranya tuan-tuan dia jawab jawapan luar biasa. Dia panggil semua anak murid 999 orang, jom cari anak murid seorang yang hilang. Jumpa dia tuan-tuan dekat pasar dalam keadaan kurus kering, badannya susut, mukanya serabut, tapi dia sedang terlantar. Dekat jari dia tu dia ikat satu tali dekat ayam. Ayam hidup lagi. Tok guru marah. Tok guru kata 5 hari engkau hilang, sekarang ini keadaan kau, dan ayam kau masih hidup. Tok guru kata, kenapa engkau tak sembelih ayam? Kenapa tak sembelih ayam ni? Anak murid gagal. Tok guru kata, nangis dia. Tok guru, jangan cakap aku gagal Tok guru, kata-kata engkau tu doa. Tok guru kata, kenapa tak sembelih? Apa kata anak murid tadi? Wahai guruku, aku panjat gunung yang tinggi, turun lembah yang rendah, masuk ke kota, keluar ke desa, masuk ke pekan, keluar ke hutan, tempat yang ramai, tempat yang sikit, tempat yang gelap, tempat yang terang, lautan, daratan. Aku tak temui tempat yang sunyi dan sepi, hanya aku dan ayam ini bersendiri. Sebab sentiasa aku ada malaikat Raqib dan Atid yang berdamping denganku, dan aku tahu Allah Maha melihat. Maka tidak pernah aku tidak terlihat. Mana mungkin aku sembelih ayam ni di tempat yang sunyi dan sepi, tiada yang memerhati, dan aku bersendiri. Tok guru tanya anak murid 1 dengan 2, tahu tak Allah Maha melihat? Tahu. Tapi orang yang ketiga, orang yang rasa bertuhan. Beza tuan-tuan tahu dengan rasa. Bila Nabi sebut tentang Ramadan, ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa, moga-moga kita masuk bulan Ramadan nak jadi orang bertakwa. Takwa tu apa? Nabi kata at-taqwa hahuna. Takwa hahuna.
Ha huna. Ha. Ha huna. Apa tu ha huna? Tapi tak kata takwa kat sini. Tuan-tuan, ramai orang tahu tuan-tuan syurga tu wujud. Ramai orang tahu tuan-tuan neraka tu wujud, tapi tak ramai orang rasa nak masuk syurga, tak rasa takut masuk neraka. Tuan-tuan, Ramadan ini adalah orang yang rasa bertuhan. Masuk bilik air, Luqman. Masuk bilik air, shower, buka shower, basah kepala, angkat kepala, ngangah. Masuk air dalam mulut, masuk banyak, keluar sikit. Allah tahu tak? Tahu. Tuan-tuan, kita dah dewasa sekarang. Lagi senang kita nak buka puasa, betul tak? Senang, tuan-tuan. Sebab apa? Lagi cerdik kita, tahu. Tapi kenapa kita tak buka puasa, tuan-tuan? Sebab alhamdulillah makin tua makin ada rasa takwa. Ramadan, rasalah takwa itu. Rasalah bertuhan. Rasalah yang Nabi cakap, bila orang nak berbuka, waktu tu mustajab doa. Doa sungguh-sungguh, rasa nak minta ampun pada Allah, rasa berdoa. Bila pergi tarawih, rasa bahawa nak dapat pahala. Ini semua adalah orang-orang yang rasa. Maka tiga, yang pertama, datanglah pada bulan Ramadan dalam sebagai seorang Yang kedua sebagai baguslah darwish. Yang ketiga, lupa tu. Yang ketiga apa? Rasa bertuhan. Rasa bertuhan. Lagi sekali. Rasa bertuhan. Oh, rasa bertuhan. Tuan-tuan, tiga ni tolong bawa dalam bulan Ramadan. Saya nak tutup dengan 5 amalan simple, tolong buat masa bulan Ramadan. Boleh tuan-tuan? 5 lah. Ayah saya pesan, Datuk Tan Sri sekalian, ayah saya pesan, kalau kau nampak orang dah tukar-tukar cara duduk tu, sekejap bersila, tahiyat akhir, berhentilah ceramah. Tu namanya gaut dan menyegang. Jadi saya nak berhenti dah. Saya tengok dah sekejap tahiyat awal, kejap tahiyat akhir, kejap bersimpuh. Saya nak berhenti, tapi 5 oleh-oleh. Sebab tadi tu semua konsep. Sekarang nak pergi pada amal soleh. Takbir, Allahu Akbar. Lalu Raja Darwish. Terima kasih Darwish, Raja. Kamu, Luqman, kau ikut sana Luqman. Kau lalu depan Panglima, jaga-jaga. Lalu Ustaz gurau lah. Tuan-tuan, 5 perkara saya tak duduk lalas. Tolong buat 5 perkara ni tuan-tuan. Pertama, bangun sahur. Bangun sahur. Pembeza di antara puasa Yahudi dengan puasa umat Islam pada sahur. Tuan-tuan, sekarang kita ada masalah. Budak-budak suka buat sahur lamsam. Pukul 2 pagi, 3 pagi, pergi kedai mamak, balon makan banyak-banyak. Ataupun pukul 12.30 malam makan banyak, dia tidur, dia bangun balik subuh. Itu muncul bangun subuh. Ada yang terus sampai duha. Jangan, biasakan sahur. Sebab pada sahur ada keberkatan. Dan siapa bangun sahur, dia dapat buat yang kedua. Apa dia? Dapat solat sunat 2 rakaat. Sebab waktu sahur itu waktu qiyamul lail. Sebenarnya Ramadan ni nak biasakan balik kita. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Susah mana pun bangun sahur. Akak, mak saya pun bekerja. Saya orang KL, IC 14. Setakat Mid Valley tu tempat saya buang najis je. KL-nya saya. Saya, mak saya kerja, ayah saya kerja. Businessman ayah saya, mak saya kerja lah. Tapi tak pernah mak saya gagal buat sahur. Walaupun hanya roti dengan air Milo. Masa tu tak boykot lagi. Walaupun Milo dengan roti. Sahur. Sebab nak suruh anak-anak bangun waktu qiyamul lail. Tolong yang kedua, solat 2 rakaat. Paling simple apa-apa 2 rakaat. Qiyamul lail ke, tahajud ke, taubat ke, 2 rakaat. Saya tak minta lebih. 2 rakaat. Lebih, mantap. Yang adik-adik yang muda-muda ni 2 rakaat cuba. Paling kurang 2 rakaat tahajud sebab dah bangun. Sahur 2 rakaat tahajud. Yang ketiga, kalau mampu subuh berjemaah. Tak mampu masjid, saya faham lemahnya iman kita, jemaah dengan isteri kat rumah, jemaah dengan anak kat rumah. Kenapa tuan-tuan? Siapa yang solat jemaah waktu subuh, Allah bagi pahala qiyamul lail separuh malam. Siapa yang begitu baik melainkan Allah? Qiyamul lail dan subuh berjemaah. Yang keempat, tuan-tuan, tolong tuan-tuan baca Quran. Tu je yang minta. Sebab dalam bulan Ramadan ada nama hari Nuzulul Quran, hari turun Al-Quran. Turun Quran. Kalau siapa yang mantap, setiap waktu solat dia pecah sebelum selepas. Sebelum solat 2 muka surat. Lepas solat 2 muka surat. Satu waktu solat 4 muka surat. 4 darab 5 20 muka surat. 1 juzuk kurang lebih 20 muka surat, 21 muka surat. InsyaAllah boleh khatam 1 hari 1 juzuk, 30 hari 30 juzuk. Buat macam tu.
Memang susah nak baca satu juzuk terus. Buat dua muka sebelum solat, dua muka lepas solat. Yang keempat Quran, yang kelima tak lain tak bukan paksa diri tarawih. Tarawih hanya ada pada bulan Ramadan. Satu hari Umar lalu dekat bandar Madinah, lalu kat Mekah, Nabi terkejut. Orang semua pada waktu malam zaman Sayyidina Umar suka melewat lepak malam. Duk isap shisha ke, sembang-sembang. Umar kata, mana ni? Kamu ni malam-malam tak hidup kamu malam. Sejak daripada itulah Sayyidina Umar buat tarawih jemaah. Zaman Rasulullah tarawih tak jemaah. Umar yang mulakan. Ini bid'ah hasanah. Umar kata apa? Buat tarawih. Kalau zaman aku ni pun korang tak tarawih, entah-entah zaman kita lagi teruk. Umar ni dahsyat tuan-tuan. Syaitan dia lempang. Syaitan dia lempang. Umar ni ada dua baju je. Dua baju je. Baju basah satu, kalau basah cuci, dia pakai satu. Amirul Mukminin ni gila-gila. Hari tu dua baju basah, lambat pergi masjid. Lambat masjid solat Jumaat. Syaitan mai mengada syaitan ni. Abang mah, ada orang lain dah jadi ni, jadi khatib. Kalau dia slow-slow dah lah. Pang, kena lempang. Tak mai dah syaitan datang. Tak mai dah. Tuan-tuan yang saya kasih dengan Allah, 5 ni saya wasiatkan. Tak mampu buat 5, buat 4. Tak mampu buat 4, 3. Tak mampu buat 3, 2. Tak mampu buat 1. Kapankan dirimu, teruk sangat dah tu. Saya wasiatkan 5, minta maaf selama saya kalau ada salah silap. Saya wasiatkan 5, mampu buat semua. Tahniah, ahlan wa sahlan Ramadan. Saya nak tutup dengan saya akan sebut Ramadan Karim. Tuan-tuan sambut Allahu Akram. Boleh? Try ya. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Allahu Akbar. Ramadan Karim. Allahu Akram. Bukan Allahu Akbar, ya Allah. Allahu Akram. Oh, penting kepala lah tuan-tuan. Allahu Akbar tu takbir. Alah, ya Allah. Ramadan Karim. Allahu Akbar. Ramadan Karim maksudnya Ramadan mulia. Allahu Akram, Allah yang muliakan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kan tak masuk tu. Lagi sekali. Ramadan Karim, Allahu Akram. Ramadan Karim, Allahu Akram. Ramadan Karim, Allahu Akbar. Wallahu alam, saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis untuk meneruskan acara kita. Minta maaf tu kurang lebih. Kalau ada kelebihan, saya serahkan kembali kepada Allah kelebihan saya. Hadza min fadli rabbi, kunu rabbanin wala takunu ramadanin. Kita ini hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.